perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Perkembangan semangat anti penjajah pendudukan Jepun di tanah Melayu berlaku ketika bibit-bibit kesadaran nasionalisme mula berkembang sebelum Perang Dunia Kedua. Slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan Asia menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Hal ini selari dengan perjuangan nasionalis seperti Kesatuan Melayu Muda KMM. KMM bekerja sama dengan Jepun dan berharap Jepun dapat memberi kemerdekaan. Kejayaan tentara Jepun mengalahkan British menyadarkan orang tempatan bahwa orang Asia mampu mengalahkan orang Eropa yang dianggap sebagai kuasa besar. Perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Tentara Jepun membebaskan nasionalisme Melayu, yaitu Ali KMM, yang dipenjarakan oleh British membangkitkan semangat nasionalisme. Jepun memberi ruang kepada KMM untuk mendapatkan sokongan masyarakat tempatan. Pada tahun 1942, Jepun membubarkan KMM karena tindakan pemimpinnya menuntut kemerdekaan daripada Jepun. KMM sadar bahwa Jepun tidak akan memberi kemerdekaan, walaupun KMM membantu Jepun dalam peperangan dengan British. KMM menggunakan taktik baru, yaitu anggota KMM dalam organisasi tentara yang ditubuhkan oleh Jepun, Gyugun dan Gyutai, menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun, tetapi pada masa sama bekerja sama dengan pentadbiran Jepun. Gyugun atau pembela tanah air merupakan pasukan sukarela untuk membantu Jepun mempertahankan tanah Melayu yang diketuai oleh Ibrahim Haji Yaakob sebagai Letnan Kolonel. Gyutai merupakan pasukan membantu pertahanan pesisiran pantai dalam menjaga ketentraman awam yang diketuai oleh Onan Haji Siraj sebagai Letnan Kolonel. Pada Jun 1945, Jepun semakin tertekan dengan serangan bersekutu berusaha memenangi hati nasionalis Melayu. Dengan sokongan Jepun, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siraj, dan bekas pemimpin KMM lain menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, yaitu KRIS. Jepun merestui matlamat KRIS, yaitu mencapai kemerdekaan bersama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Tetapi perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Jepun menyerah kalah pada 15 Agustus 1945 berikutan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun gagal merdeka semasa Jepun, perjuangan KRIS diteruskan dengan penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya, yaitu PKMM, yaitu parti pertama ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun. Kesadaran politik di Sarawak dan Sabah. Kesadaran politik di Sarawak. Kegiatan penduduk Sarawak dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh Jepun, contohnya Persatuan Cina digabungkan menjadi Kakeo Kokokai. Kakeo Kokokai merupakan persatuan Cina seberang laut anjuran Jepun. Gabungan persatuan Cina yang merangkumi dialek, daerah, dan nama keluarga di bawah satu pertubuhan. Persatuan ini diasaskan di Kuching dan mempunyai cawangan di bandar utama yang didiami orang Cina seperti Cebu. Disebabkan Jepun kekurangan pegawai, orang Melayu dan Iban diberi jawatan dan kuasa lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya disandang pegawai British. Pemimpin tempatan yang menjadi pegawai daerah ialah Abang Haji Openg di Kuching, Empinit Adam di Simanggang, dan Satem di Lawas. Hal ini memberi kesadaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas penting. Contohnya, kesadaran politik melalui pengalaman semasa Jepun menjadikan pribumi Sarawak lebih yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua.
Kesadaran politik di Sabah. Pendudukan Jepun memberi kesadaran politik masyarakat di Sabah. Pertubuhan yang ditubuhkan selepas pendudukan Jepun seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML) oleh Tengku Nordin, Abu Bakar, dan Zakaria Gan berdasarkan idea Harun Aminur Rasyid yaitu nasionalis tanah Melayu. Di bahagian pantai timur Sabah, Parti Kebangsaan Melayu Tawau ditubuhkan. Pengurusinya orang kaya-kaya Abu Bakar. Kekalahan tentara Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Syarikat menggugurkan bom atom Little Boy ke bandar Hiroshima. Pada 8 Agustus 1945, Kabinet Jepun bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan. Pada 9 Agustus 1945, bom atom Fat Man digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Pada 15 Agustus 1945, Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh bersekutu. Selepas Jepun menyerah kalah, Lord Louis Mountbatten, yang merupakan pemerintah tertinggi tentara bersekutu di Asia Tenggara, merancang untuk segera mendarat di tanah Melayu. Namun, tidak dibenarkan berbuat demikian sehingga selesai upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentara Jepun kepada Jenderal Douglas MacArthur, pemerintah tertinggi tentara bersekutu di Pasifik, pada 2 September 1945. Oleh sebab itu, tentara British kembali ke tanah Melayu pada 3 September 1945. Upacara rasmi penyerahan kala tentara Jepun di Sabah, Sarawak, Singapura, dan tanah Melayu. Pada 3 September 1945, pendaratan pertama tentara British di Pulau Pinang 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah. Pada 10 September 1945, pemerintah tertinggi tentara Jepun ke-37, Letnan Masao Baba, menyerah kalah di Surrender Point, Labuan. Pada 12 September 1945, Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentara bersekutu di Asia Tenggara, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentara Jepun di Singapura. Pernyataan menyerah kalah tentara Jepun kepada tentara bersekutu yang ditandatangani Letnan Jeneral Seishiro Itagaki, pemerintah tertinggi tentara ekspedisi Jepun wilayah selatan, Lord Mountbatten, yaitu pemerintah tertinggi tentara bersekutu di Asia Tenggara. Pada 13 September 1945, Jenderal Teizo Ishiguro menyerah kalah kepada Letnan O.L. Robert di Kuala Lumpur. Penyerahan kalah Jepun menamatkan tempo pendudukan Jepun di negara kita, yaitu dari 15 Februari 1942 sehingga 12 September 1945. Penguasaan Bintang 3 di Tanah Melayu. Punca penguasaan ini disebabkan oleh kelewatan pendaratan semula tentara British menyebabkan kekosongan kuasa politik. Bintang 3 PKM. Kesempatan ini digunakan oleh Bintang 3 PKM melalui MPAJE mengambil alih Tanah Melayu. Mereka menganggap kekalahan tentara Jepun sebagai lambang keunggulan, kekuatan, dan keberanian mereka menentang Jepun. Tindakan Bintang 3. PKM melalui Bintang 3 menguasai bandar, balai polis, dan pejabat pentadbiran kerajaan tinggalan tentara Jepun. Mereka menjalankan undang-undang sendiri dan menggunakan sebuah mahkamah yang dikendalikan oleh komunis untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang bekerja sama dengan Jepun, terutama orang Melayu. Mereka juga menyiksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah, dan sukarelawan Melayu. Perbuatan ini melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Tempo penguasaan Bintang 3 di Tanah Melayu adalah lebih kurang 14 hari. Tindakan orang Melayu. Gerakan Fisabilillah.
Penyatuan orang Melayu berlaku setelah Bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Gangguan Bintang 3 dalam urusan agama di surau dan masjid menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan Fisabilillah. Gerakan ini bertujuan mempertahankan marwah bangsa, hak, harta, dan kelangsungan hidup orang Melayu. Kepimpinan ulama tempatan memberi inspirasi kepada orang Melayu berhadapan dengan kezaliman Bintang 3. Di Johor, Haji Saleh Abdul Karim atau dikenali sebagai Kiai Saleh mempelopori penentangan terhadap Bintang 3 dengan menubuhkan pasukan tentara Selempang Merah di Sungai Manik, Perak. Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi Khalifah Parang Panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman Bintang 3. Lokasi kebangkitan orang Melayu di Johor, lokasi adalah di Batu Pahat. Kompromi dan usaha perundingan. Kebangkitan orang Melayu menentang Bintang 3 yang mencetuskan pergaduhan kaum, menyedarkan pemimpin masyarakat dan raja-raja Melayu tentang kepentingan perdamaian. Usaha Datu On Jafar. Datu On dilantik oleh Sultan Ibrahim sebagai pegawai daerah Batu Pahat. Tugas utamanya ialah menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Pada Ogos 1945, beliau berunding dengan Kiai Saleh dan pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Beliau berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja, manakala Bintang 3 menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Kedua-dua pihak memberi kerjasama kepada beliau sebagai pegawai daerah untuk mengembalikan keamanan di Johor. Peranan Raja-Raja Melayu. Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Baginda berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dan Cina. Selain itu, Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Bilal Shah, Baginda mengadakan lawatan dan pemantauan ke beberapa daerah bagi memastikan tiada pergaduhan antara orang Melayu dengan Cina. Baginda juga melawat kawasan yang terlibat untuk berjumpa dengan pemimpin setempat. Mesyuarat dengan penghulu, ketua kampung dan pegawai kerajaan diadakan bagi memastikan kerja pemulihan selepas perang diberi keutamaan. Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan kaum berlaku di beberapa tempat sebelum pendaratan tentera Australia pada 11 September 1945 di Kuching. Berlakunya campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum. Di Kanowit, permusuhan berlaku antara bekas gerila pribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan tentara Jepun.